Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al-hikmata wa thabata az-zihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kita berzikir, kita berdoa. Seterusnya kita berada di dalam majlis ilmu. Kitab yang kita pelajari pada pagi ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, al-alim al-allamatu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, yang punya banyak keberkatan. Kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang basyairu al-khatimati, basyairul khatimah, iaitu perkara yang menyukakan kesudahan hayat kita, bi asbabi husnil khatimah, dengan sebab yang memperbaikkan sakratul maut ataupun kesudahan hayat kita ni. Apakah dia amalan-amalan ketika mana usia kita ini semakin lanjut dan usia kita ni semakin hampir kepada penghujung? Apakah amalan-amalan yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang mudah mulut mengucapkannya tapi punya pahala yang banyak, dan jangan memandang perkara itu remeh ataupun ianya kecil, tetapi pahala itu amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini supaya banyak mengingatkan dia. Sebagaimana dalam sepotong hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku inda, di sisi, zanni 'abdi bi, iaitu di sisi keyakinan hamba-Ku kepadaku. Kalimah zanna ni apabila bertemu dengan kalimah Allah, dia tidak boleh makna zan ini zan sebagaimana kita terjemah ataupun wasangka. Zan apabila disebah kepada Allah memberi maksud yakin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah sebut dalam Quran, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, alladzina yuqinu, mereka begitu yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka. Walaupun kalimah itu zanna, hendaklah kita husnuzan dengan Allah, sangka baik. Husnuzan apabila nisbah kepada Allah, iaitu keyakinan yang baik kepada Allah. Ini dalam kaedah bahasa Arab. Tapi orang lalu sebut husnuzan, kita kena sangka baik dengan Allah. Mana boleh pula kita dengan Allah sangka-sangka pula. Dengan Allah ialah yakin. Oleh sebab itu dalam ilmu tauhid
kita ialah yakin. Tidak ada zon dan tidak syak. Kalau kita pula dengan Allah ini kita ada zon dengan Allah, tauhid kita tidak mantap. Itu yang dipelajari dalam ilmu tauhid. Zon, syak, waham dan yakin. Dengan Allah kena yakin. Tak ada zon. Maka husnul zon dengan Allah iaitu yakin yang baik kepada Allah Ta'ala bahawa Allah melakukan sekian-sekian gitu. Ini husnul zon. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sehingga ulama nahwu menyatakan dan ulama tafsir, kalimah zan apabila dinisbahkan kepada Allah bermakna yakin. Oleh sebab itu berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi keyakinan hamba-Ku terhadap aku. Manakala kita yakin dengan Allah, kita menyebut nama Allah. Kalau kita yakin dengan Allah, kita sentiasa memuji Allah dan bertasbih kepada Allah. Tapi kalau kita terjemahkan, aku di sisi baik sangka hamba-Ku kepadaku. Kalau baik sangka, ialah baik sangka. Ini terjemahan yang perlu dipahami dalam kaedah bahasa Arab, kerana bahasa Arab ni dia begitu unik. Dia tidak memandang kepada harfiah, tetapi kerana percampuran, bercampur dia bertemu dengan kalimah-kalimah ni, dia bertukar makna. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi keyakinan hamba-Ku kepadaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengannya. Mana Allah berfirman, aku bersama dengan hamba-Ku, bersama dengan rahmat-Ku, bersama dengan keampunan-Ku, bersama dengan keredaanku. Idza dzakarani, apabila hamba-Ku itu mengingati aku, apabila hamba-Ku itu berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika ia berzikir kepadaku di dalam hatinya. Ini dinamakan zikrul khafi. Mana kalau seorang ni dia berzikir, orang lain tak tahu, hanya dia dengan Allah, ini dalil zikir khafi. Fa in zakarani fi nafsihi, apabila ia mengingatkan aku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, nescaya aku akan ingatkan dia pada diriku. Adakah Allah tak ingat kita? Ini disebut dalam ilmu balaghah babul musyakalah namanya. Kalau kamu ingat, maka Allah ingat. Kalau kamu lupa, Allah lupa. Bukan mana Allah lupa, Allah tidak akan lupa. Bila kamu ingat, maka Allah berfirman, aku akan ingat. Bila kau lupa, aku akan lupa. Kalimah lupa tidak boleh nisbah kepada Allah, tapi ini dinamakan musyakalah. Kalau kamu lupa itu kembali kepada kamu semula. Allah tidak akan memperdulikan kamu. Tetapi kalau kamu ingat Allah, maka Allah akan menambahkan pahala, Allah berikan keampunan, Allah berikan keredaan. Inilah ilmu balaghah nama dia. Barang siapa yang lupa Allah, maka Allah lupa. Allah akan mengembalikan lupa itu kepada dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka buat perancangan jahat. Wa makarallah, dan Allah juga akan buat perancangan jahat kepada mereka. Takkan Allah buat perancangan jahat? Kalimah makara ni iaitu membuat satu perancangan yang nak menipu. Wa makaru wa makarallah, mereka buat satu perancangan jahat, perancangan nak menipu Allah. Wa makarallah, Allah juga akan buat perancangan jahat. Takkan Allah buat perancangan jahat? Takkan Allah nak buat perancangan jahat? Mustahil. Allah Subhanahu wa taala bersifat salbiyah, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dan Allah tidak bersifat dengan sifat yang baru. Wa makarallah, maka tipu daya yang dilakukan oleh manusia ini untuk merosakkan agama Allah, nak menjahanamkan semua ni, maka dia akan dikembalikan oleh Allah kepada dia balik. Mereka akan diseksa oleh Allah. Tu kalimah ni disebutlah ilmu balaghah babul musyakalah. Babul musyakalah. Dia ada babul muqabalah, langit, bumi, siang, malam, kanan, kiri. Ini nama ilmu balaghah dinamakan babul muqabalah, dan ada babul musyakalah. Dan ayat wa makaru wa makarallah ini ialah menunjukkan perancangan jahat. Tapi kaki-kaki tukang ceramah dalam negara kita ni, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang. Tahu tak kalimah wa makaru ni? Perancangan jahat. Mereka merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah itu terlebih baik. Ini terjemah orang kita Melayu, ianya tersasar. Sebab kalimah wa makara ni ialah tipu daya.
Contohnya kita ada orang bermusyarat bincang, kita hari ini merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah itu lebih baik. Adakah kita bermusyarat, kita berbincang ini memberi maksud kita buat perancangan nak menjahanamkan agama Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita kena tahu asbabul nuzul dan sebab-sebab turunnya ayat dan tahu kalimah itu tersebut. Ini perlu kita jaga apabila kita nak berceramah, nak bercakap, jangan mengambil ayat Quran yang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wa in zakarani fi mala'in, bila hambaku itu ingatkan aku dalam keadaan suasana ramai orang. Fi mala'in, zakartuhu fi mala'in, dan aku akan ingat juga dalam keadaan orang ramai itu, mana Allah ingatkan dengan rahmat, keampunan gitu. Inilah dalil yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah, zikir ni boleh secara beramai-ramai. Inilah dalil yang menyatakan zikir boleh beramai-ramai. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, wa idza zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in. Manakala kita berzikir secara ramai-ramai, maka Allah juga ingat kita. Tidak ada salahnya berzikir beramai-ramai yang tidak mengganggu orang lain pun. Yang tidak dibenarkan kita zikir ramai-ramai lepas semayang, mengganggu ada orang yang nak semayang, itu betul. Oleh sebab itu imam hendaklah pandang kepada makmum di belakang, ada makmum semayang, kita zikir sekena pelan. Jangan ikut budaya dalam negara kita, tok imam langsung tak bergerak. Dia pun tak tahu orang belakang ni ada yang lagi semayang. Dia menghadap kiblat daripada awal sampai habis. Ini bukan sunnah. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang zikir kuat-kuat mengganggu makmum yang ada di belakang yang masih lagi dalam semayang. Ini perkara ni adalah terlarang. Zikir itu sunat, orang semayang itu ialah semayang fardu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman hadis qudsi, khairum minhum, iaitu terlebih baik daripada mereka. Daripada mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, sama ada kamu seorang-seorang, sama ada kamu ramai-ramai, jangan lupa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi pembacaan kitab kita ni. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Dan inilah mengeluarkan oleh al-Imam al-Asbahani. Betul Syekh? Betul Syekh? Al-Imam Asbahani rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab pada Targhib, itu At-Targhib wa Tarhib, karangan Al-Imam Al-Asbahani, daripada Khuzaifah Ibn Al-Yamani, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut riwayat ni, bila disebut aku dengar, ini kedudukan hadis ni tinggi. Sebab periwayat menyebut sami'tu. Di antara syarat-syarat penerimaan hadis ialah as-sama', mendengar. Kerana di antara para sahabat ataupun periwayat hadis ada menyebut telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada daku, telah mengkhabarkan kepada daku. Tetapi hadis ini aku telah dengar. Aku telah dengar. Contohnya hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an, aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rukun Islam, al-Islam begini-begini, rukun iman begini-begini, ihsan begini-begini. Kalimahnya ialah sami'tu. Maka kedudukan hadis itu adalah tertinggi dari sudut penerimaan hadis, kerana Sayyidina Umar radhiyallahu an menyebut sami'tu. Ini dari sudut ilmu hadis, sami'tu. Aku telah dengar, mana betul-betul dengar, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca ketika petang-petang, mana waktu petang, atau ketika pagi-pagi, ini pagi sekarang ni, kita baca Allahumma inni
Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku ushhiduka bi annaka antallahu wahdaka la syarika lak. Sesungguhnya aku mempersaksikan bi annaka, bahawa sesungguhnya engkau ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah, wahdaka, iaitu yang esa, yang esa, la syarika laka, la syarika lak. La ni lah la nafiyah lil jinsi, la nafiyah lil jinsi, iaitu la yang memberi maksud menafikan sebarang jenis syirik. Itu disebut la nafiyah lil jinsi. La syarika, mana la tidak ada sejenis syirik pun bagi siapa? Laka, bagi engkau ya Allah. Ini la nafiyah lil jinsi. Kalau ilmu tajwid kita kata la tabri'ah, la tabri'ah, la tabri'ah, la raiba, la syakka, la syiyata fiha, la haula. Dalam qiraah hafaz kita baca 2 harakat saja, la tabri'ah dalam ilmu tajwid. Adapun ilmu nahwu disebut la nafiyah lil jinsi, iaitu menafikan apa jenis pun. La syarika lak, kalau kita terjemah tidak ada sekutu bagi engkau. Tapi terjemah bahasa Arab, ikut bahasa Arab betul, tidak ada sejenis syirik pun bagi kamu. Begitu. La syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Mana aku menyaksikan, Allahumma inni ashhaduka ataupun ushhiduka, sesungguhnya aku mempersaksikan akan dikau, wa anna Muhammadan abduka, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba engkau ya Allah, adalah hamba engkau ya Allah, adalah hamba engkau, dan seterusnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu abduka, hamba engkau, wa rasuluka, dan rasul engkau. Abu'u, mana aku mengaku. Abu'u ay uqirru, sentiasa aku memperakui. Bi ni'matika alayya, dengan nikmat engkau ya Allah, ala atas, ya tu ialah alayya, ke atasku. Wa abu'u, dan aku mengaku, mana uqirru, fi'il mudhari', bi zambi, dengan dosa-dosa, bi zambi, dengan dosaku. Dalam bahasa Arab ni, kalau sudah ada alif lam, tak perlu tambah ganti nama. Contohnya ada orang baca doa, Allahumma inna nas'aluka salam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kalau dah ada alif lam, tak perlu nak tambah hujung dia. Ada saya dengar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa fi jasadina wa fi rizqina. Tak perlu. Sebab depan tu memang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Mana fid din? Fi dini dah lah, pada agama kami. Tak perlu nak tukar-tukar. Setiap yang sudah masuk alif lam, dia sudah jadi makrifah, menunjukkan apa yang kita niatkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Dia punya balaghah dia, ataupun dari sudut ilmu arud dia, qawafi dia cantik. Tapi kita bila kita tukar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina, wa afiatan fi jasadina, contoh dia tambah na pula. Tak perlu, tak perlu. Dalam bahasa Arab tidak memerlukan. Sudah ada alif lam, tak perlu balik nak kembalikan. Cukup Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Tahu wa barakatan fi rizqina. Itu pun salah. Wa barakatan fi arzaqina. Kalau nak ditukarkan. Rizqun, rizqani, arzaq, iaitu jama'. Jadi kita tukar-tukar, kita tak pandai bahasa Arab. Tukar-tukar langsung tak betul. Lebih baik jangan tukar. Lebih baik jangan tukar. Mana-mana tu imam apa semua jangan ditukar. Kekalkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kecuali sebelum itu tidak ada alif lam.
Contohlah hadis ini dikekalkan bizambi, iaitu dengan dosaku. Apabila mufrad tapi dia tidak ada alif lam, menunjukkan umum, walaupun sebut zambun satu dosa tapi merujuk pada banyaknya dosa gitu. Bizambi, ba tu makna ba yang mutalabbis, yang telah aku pakaikan diriku ini dengan melakukan dosa, itu maksudnya. Mana ba ni menunjukkan betul-betul buat dosa, bizambi. Macam kita pakai pakaian sekarang ni, melekat kat badan, begitulah dosa tu. Bizambi, kita mengaku bahawa betul-betul yang telah aku lakukan dosa. Ba ni dinamakan ba iltiba, nama mutalabbis nama. Sambung balik kita kata. Itu kaedah bahasa Arab. Faghfirli. Itu dia punya doa kita. Ampunkanlah dosa bagiku. Innahu la yaghfiru. Faghfirli annahu la yaghfiru dzunuba. Annahu, sebab dia berada di tengah ayat. Annahu la yaghfiru dzunuba, yang tidak ada yang boleh mengampunkan dosa. Siapa dia? Ghairuka, fa'il dia. Mana la yaghfiru, kita buat la, kita kekalkan. Maknanya yaghfiru, yang boleh mengampunkan ini ialah engkau ya Allah. La yaghfiru dzunuba ghairuka. Ghairu tu jadi fa'il muakhar. Tidak boleh mengampunkan akan dosa-dosa oleh selain engkau. Hanya Allah saja yang boleh ampunkan dosa. Dia punya zikir dia setakat itu saja. Maka Nabi SAW bersabda, fa in qala syakhsu, fa in qala al-muslim, apabila seseorang tu berdoa, berzikir, maknanya zikir ini, fa in qala fiha, apabila hamba Allah ini membaca zikir ini, hina yusbihu, ketika mana waktu subuh, famata, meninggal dunia. Macam tadi kita baca zikir ni, meninggal dunia pukul 10, meninggal dunia contohnya. Min yaumihi, daripada harinya. Zalika, yang diberikan itu, qabla an yumsiya, sebelum sampai waktu petang. Pukul 12 tengah hari ke, meninggal dunia, dia punya kelebihan. Dia kata fa in qala mata syahidan, maka dia dikira mati syahid, walaupun pendek sahaja. Walaupun pendek tetapi besar di sisi Allah. La tahqiranna, jangan sekali kamu memandang lekeh syai'an minal ma'ruf, sesuatu yang sedikit daripada perkara yang ma'ruf, walaupun zikir ini sikit, nampak pendek tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi, mata syahidan wa in qalaha, jika hamba Allah ni baca zikir ni ataupun doa ni pada waktu bila, hina yumsi, ketika mana waktu petang, famata min lailatihi, meninggal dunia malam dia, mata syahidan, meninggal dunia. Meninggal dunia macam mana? Ala kaunihi syahidan, maka dihukumkan dia seperti orang yang mati syahid. Allahu akbar. Maka itu ada terjemahannya. Maka jika membaca akan dia ketika pagi-pagi, maka mati daripada harinya demikian dahulu, daripada bahawa berpetang-petang, mati syahid, ya mati syahid. Dan jika membaca akan dia, akan ini Allahumma inni ni, ketika petang-petang mati, maka mati daripada malamnya, mati syahid insya-Allah. Tapi dengan keadaan kita fahamlah, ya Allah, sesungguhnya aku mempersaksikan, ataupun sesungguhnya engkau, ataupun aku menyaksikan, Allahumma inni asyhaduka, bahawa sesungguhnya aku menyaksikan
Aku menyaksikan, Allahumma inni asyhaduka bi annaka antallah, bahawa engkau adalah Tuhanku ya Allah, wahdaka yang esa, la syarika, tidak ada sejenis syirikin, tak ada sejenis syirik pun bagi engkau. Kena faham makna dia. Memang kita tak ada nak menyekutukan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul, dan mengaku bahawa nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Allahu akbar, tak terhingga nikmat itu. Tapi buat juga dosa, minta supaya Allah ampunkan dosa. Allah amat suka hambanya yang minta ampun, walaupun sebanyak walaupun dosa ini sampai kepada penghujung langit dan sampai ke dasar bumi, sampai ke dasar bumi, minta ampun kepadaku, wala ubali, aku tidak akan pandang yang dosa yang dulu apa semua, aku akan ampunkan. Wala ubali, aku tak peduli itu, aku akan ampunkan. Malam yugharrir, selama mana nyawa ni tak sampai ke kerongkong. Kalau gharah, tak ada maaf dah. Atau tak ada dah. Itu memang nak mati terus. Sebelum sampai mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa. Seterusnya lagi, ini di antara amalan yang disarankan oleh Tuan Syekh kita. Itu sebab kalau kita tengok amalan Syekh Daud Patani, banyak. Layaklah dia mendapat gelaran wali. Kalau tengok zikir Syekh Daud Patani ni, begitu banyak. Di antara amalan-amalan kalau kita tengok dalam susunan yang disusun oleh Ustaz Wan Muhammad Saghir, amalan Syekh Daud Patani ni, Allahu Akbar. Waktu siang bila, waktu petang, memang istiqamah, maka Allah angkatkan kemuliaan Syekh. Kerana zikir ini dia banyak kelebihan. Di antaranya yang disebut oleh ulama, zikir ni kelebihan dia yang disusun oleh ulama 53. Kalau campur-campur lagi saya rasa beratus-ratus. 53 itu sebahagian yang disebut oleh ulama. Di antaranya anna zikra yutridu syaitan wa yaqma'uhu. Sesungguhnya zikir itu dia menghalaukan syaitan. Syaitan tak boleh dekat. Kerana syaitan ini silau dengan terpandang zikir yang bercahaya, dia akan jauh. Wa yaqma'uhu, dan juga dia akan menghalaukan, dan juga qama'a yaqmuhu ni maknanya dia halau terus gitu. Mana kalau zikir ni tak payahlah nak pagar-pagar apa pun, tabur garam apa semua tak payah. Kalau kita zikir, memang ahlu zikir, insya-Allah zikir yang kita amalkan, maka dia akan menghalau. Syaitan tak boleh hampir. Syaitan tak boleh hampir. Walaupun keliling macam-macam jenis hantu. Di Malaysia ni di antara hantu paling banyak. Macam-macam jenis hantu. Dulu kita dengar sikit je polong, hantu raya. Sekarang ni macam-macam jenis hantu. Zikirlah, insya-Allah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Annahu yurdir Rahman azza wa jal. Karena sesungguh zikir ini mendapatkan keridaan Allah. Menuntutkan arda yurdi ay yurdir Rahman, mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul berzikir ni yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi. Dia akan menghilangkan keluh kesah. Itu sebab dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ada orang kata tak ada dalam Sahih Imam Bukhari. Bukanlah semua Imam Bukhari boleh riwayat. Oleh sebab itu Maulana Hussein mengajar sini, cerita tentang ilmu hadis. Ulama-ulama ni ramai, tak semesti semua dalam Sahih Imam Bukhari. Ada dalam mazhab kita Al-Imamul Baihaqi, ulama kita, Al-Imamul Tirmizi, Al-Imam Syekh Ibn Hajar Asqalani, Al-Imamul Qustallani, semua ulama-ulama hadis di kalangan ulama-ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i juga menyusun berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lepas sembahyang kita sapu, diriwayatkan oleh Ibn Sunni dalam kitab beliau Amalul Lailah Amalul Yaumi wa Lailah.
letak sini. Kemudian mohon pada Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah war rahmanur rahim. Allahumma azhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Saya tengok riwayatnya, kalau dicampur lah, lebih kurang 10 riwayat. Tak sama. Tak sama riwayat. Maknanya riwayatnya begitu banyak. Imam Ibn Sunni telah menyebut dalam amalan siang dan malam. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkeyakinan bahawa amalan ini adalah amalan yang datangnya daripada Nabi SAW, maka dimuatkan dalam kitab Al-Azkar. Dimasukkan dalam kitab Al-Azkar, iaitu doa selepas sembahyang. Sebab bacaan ini ialah selepas solat. Bacaan ini lepas solat. Oleh sebab itu Imam Nawawi dalam kitab Azkar tidak memasukkan di dalam solat, sebab dia bukan dalam solat. Kalau kita nak baca doa apa pun, walaupun dia tu dhaif, tidak menjadi salah. Ada pula orang ustaz-ustaz kita ni kata, oh, Rasulullah ni sapu muka sebab banyak debu. Entah pembohong besar, mencipta, mereka-reka. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW bahawa Nabi ketika tu mukanya berdebu, oleh sebab itu sapu muka. Ini adalah pembohong besar. Nak kata ahli sunnah tapi pembohong besar. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar, bukan karangan Imam Nawawi, zikir selepas solat. Jangan cari zikir dalam semayang, sebab benda ni berlaku selepas solat. Ruwina, diriwayatkan kepada kami, Ani bin Sunni, daripada Ibn Sunni, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah meletakkan tangan kanannya yang mulia di atas dahi. Kemudian membaca, Allahumma azhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Ya Allah, jauhlah aku daripada segala kerusingan, kesedihan, semua ni minta Allah hilangkan. Allahumma azhib, azhaba yuzhibu, azhib, jauhkan, hilangkan terus. Hilangkan terus. Maknanya ada sandaran. Sehingga Imam Nawawi masukkan kita Azkar. Kita dengan Imam Nawawi, langit dengan bumi. Tak ada orang di zaman sekarang ni boleh mengatasi Imam Nawawi lah. Nak mengatasi Imam Nawawi. Orang zaman sekarang pandai cakap, tapi amalan Imam Nawawi tak terbuat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, makan sesuap, minum seteguk. Siapa boleh? Makan sesuap ketika bersahur, minum seteguk ketika berbuka. Tunjuk orang ulama zaman sekarang boleh macam ni. Yang kata ahli-ahli sunnah ni boleh macam Imam Nawawi. Imam Nawawi berpuasa sepanjang hari, kecuali waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Imam Nawawi, Allahu Akbar, umur 45 tahun Allah muliakan beliau, dan Allah jemputkan kembali kepada rahmatullah umur 45 tahun. Muda tapi alim. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berani kita petikaikan yang disebut oleh Imam Nawawi ni, baca Allahumma azhib anni hamma wal ghamma wal hazan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada rujukan. Kita bukan cakap atas angin, bukan tengok dalam YouTube apa pandangan ustaz, rasa tak ada riwayat lah, tak ada sunnah, sebab dia tak pernah mengaji kitab Azkar. Ataupun beli kitab Azkar memang jenis tak mengaji, bukan mengaji daripada kulit ke kulit. Kalau betul mengaji kitab Azkar, dia akan bertemu dengan zikir tersebut yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dhaif ni sebagaimana Maulana Husin Hurai, bagus. Dia ada dinamakan sunasi, ada dinamakan sunai, ada dinamakan sulasi, ada dinamakan rubai, ada dinamakan khumasi. Iaitu daripada riwayat ini, contoh Imam Abu Hanifah susur jalur meriwayatkan hadis sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia 2 tingkat saja. 2 tingkat. Bila sampai di bawah, bila sampai ke bawah, dia jadi, contohnya dia jadi 7 tingkat. Kita pun kaji. Contohnya yang meriwayat ialah Ustaz Syukri. Riwayat dia kata Ustaz Syukri ni tak boleh pakai. Udahlah berjalan tak pakai kopiah. Kalau bersenggang dengan perempuan, dia yang lebih, dia kata. Tak boleh, aku tak percaya Ustaz Syukri ni. Jadi orang pun
Kata Ustaz Syukri ni berjalan pun tak pakai kopiah. Ulama hadis apa? Ulama hadis macam mana? Ulama hadis ni kena jaga. Hasirur ra'si, dia tidak memakaikan ataupun menutupkan kepalanya, maka muruah dia kurang. Dia jatuh, dia sunut maruah. Tidak ada beza di antara orang alim dengan bukan orang alim. Apa beza? Ini ulama hadis juga, orang kata ini hafal hadis, main gitar, orang ni pun main gitar. Sama aja. Tergelak-gelak pun sama. Dah ahli hadis seorang yang mutawadhi', seorang yang menjadi contoh. Hasirur ra'si, iaitu kepala tidak ditutup. Mana tak pakai kopiah ataupun serban ni, kalau berjalan tak ada beza di antara orang lain. Kalau naik bas pun sebelah ni perempuan, dia boleh sembang-sembang. Rupanya ustaz sebelah saya ni, ustaz, tapi dia yang lebih. Dia jatuh maruah dia. Jatuh maruah, jatuh dia punya kategori meriwayat hadis tu, dia turun bawah. Kalau zaman sekarang ni ramai kategori tak boleh pakai. Macam mana tu? Jadi kalau mengikut riwayat hadis bertemu dengan Ustaz Syukri, orang kata dhaif. Tetapi saya meriwayatkan daripada orang yang betul warak. 3 di atas ni betul-betul warak, tetapi kerana bertemu dengan saya jadi hadis itu hasan, jadi hadis itu dhaif. Adakah kita hukumkan hadis itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini betul pencerahan yang diterangkan oleh Maulana baru ni adalah pencerahan yang cukup jelas. Sebelum kita menghukumkan dhaif, dhaif dia sudut kita punya nilaian, tetapi dia sudut periwayat di atasnya adalah siqah yang boleh dipercayai kerana ada di tengah dia seorang. Adakah kerana di tengah ini sehingga kita tolak hadis tu? Ini perlu dipahami dalam mentakhrijkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada kitab Adabul Mufrad. Kita ni Al-Adabul Mufrad nama kita. Imam Bukhari radhiyallahu an, beliau menyusun kitab hadis berdasarkan hadis-hadis. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan. Dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Ada di terjemahan dah sekarang ni, Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ni banyak hadis dhaif. Jadi mereka yang menolak hadis dhaif, adakah dia lebih boleh mengatasi Al-Imam Al-Bukhari? Imam Bukhari juga mengumpulkan hadis-hadis dhaif dari sudut kelebihan ni, dimuatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan berapa amalan-amalan dan juga tentang adab-adab ni melalui susur jalur Ahlul Bait. Tetapi dalam Sahih Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari tidak mengambil riwayat daripada Ahlul Bait? Tidak ada, tak banyak, kecuali ada 2-3 begitu sahaja. Kerana di zaman Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni, banyaknya riwayat daripada Syiah. Syiah ni terlampau mendewa-dewakan sehingga memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila susur jalur kepada sampai Ahlul Bait ni, bukan dia tak percaya bahawa itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia lebih berhati-hati, kerana kebanyakan yang meriwayatnya adalah ulama Syiah. Oleh sebab itu Imam Bukhari menyebut dalam muqaddimah kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, aku tidak meriwayat melalui Ahlul Bait kerana bercampur dengan riwayat Syiah. Bukan dia tak tolak, bukan Imam Bukhari ni tak suka Ahlul Bait, iaitu Habib-Habib bin Said ni, dah, dia suka, tapi kerana riwayat telah bercampur. Dia ambil yang betul-betul bersih. Adapun hadis-hadis dhaif ni dikumpulkan dalam satu kitab yang dinamakan Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, iaitu adab yang unggul. Adab yang unggul, mufrad. Al-Adabul Mufrad. Dan Imam Abu Daud dalam sunannya, dan Al-Imam At-Tirmizi dan sunan ataupun Jami' li Imam At-Tirmizi. Kerana Imam Tirmizi ni dia mengumpulkan dalam kitab tu adalah fiqahnya, ada manaqibnya, ada dengan sirahnya, semua cukup dengan tafsir. Oleh sebab itu ulama
berikan julukan nama dia iaitu Al-Jami' li Imam Tirmizi ataupun Sunan Imam Tirmizi, ataupun disebut Sahih Imam Tirmizi. Banyaknya sahih, banyaknya sahih. Contohnya, kalau kita buat buat kuih, katakan kita kata tu buat kuih tepung tu, bukan tepung dia dalam kuih tu, semua ada, kelapa pun ada, santan pun ada, tapi orang panggil itu kuih tepung tu. Gula pun ada, garam pun ada. Ketika nak buat kuih tersebut, garam pun ada, gula pun ada, tapi orang sebut kuih tepung kerana banyaknya tepung. Begitu juga Sahih Imam Tirmizi, dalam tu ada hadis dhaif kerana banyaknya sahih. Oleh sebab itu disebutkan Sahih Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala. Disebut dalam kaedah fiqh al-aghlab hukmul kulli. Al-aghlab hukmul kulli. Kebanyakan itu merupakan hukum keseluruhan. Kebanyakan. Katakan orang Melaka ni, ramainya makan, makan beras yang baik. Satu hari dia punya makan ialah sebanyak RM12. Sebanyak RM12. RM12 pun rasa lebih lagi. Ya. Pagi kena roti canai, dah berapa? Kita kena tengok ada orang Melayu, orang Malaysia, roti canai, teh tarik, cakui lagi, cakui satu set, dan RM5. Teh tarik lagi, dah satu hari dah berapa? Pagi sudah berapa? Tengah hari kan berapa pula? Paling kurang tengah hari dah RM8, malam pula 8 dan 16, campur pula 5, lagi mana kena bayar zakat berapa tu? Itu bukan bayar RM7, itu bukan RM7.5, bukan RM14, RM21, kena bayar RM21. Sebab kita yang makan, memang kita berkemampuan makan, memang tiap-tiap hari nilainya lebih kurang RM23. Kalau begitu, ataupun kita makan tiap-tiap hari lebih kurang RM15, maka kena bayarlah zakat sebanyak RM15. Oleh sebab itu fatwa kerajaan Al-Azhar Mesir, makan ni tak ada orang makan, dia kata kalau makan ais sana ais, tak ada makan roti tu, roti saja, kena ada telur rebus, kemudian ada pula ada keju, kemudian ada salatah dia pula, sayur-sayur dia, gedebak-gedebuk campur berapa lah. Tak ada orang makan beli beras, makan beras saja, tak ada, tak pernah jumpa. Oleh sebab itu beras kena ada ikan kembung sekilo dah berapa, begitu. Oleh sebab itu kita bayar zakat, takut kita bayar yang paling murah, kita masih lagi berhutang. Kita berhutang. Itu disebut oleh para alim ulama. Jadi diambil keseluruhan. Kerana kita tak boleh nilaikan, ada orang ni makan RM15, ada ni orang ni makan kata barangkali sampai RM18. Kebanyakan makan ialah dinilaikan RM7.5, RM7.5, ataupun RM7, mana RM14. Tak bolehlah kita nak buat resip ada RM7, ada RM8, ada RM9, ada RM10, panjang. Jumpa Ustaz Lias, tak tahulah Ustaz, rasa-rasa RM16 kot. Tarik resip nak cari 16 pula ni. Orang ni pula 20. Payah begini. Di sudut pentadbiran, maka menggunakan kaedah fiqh al-aksaru hukmul kulli. Nampak tak? Kebanyakan itu hukum keseluruhan. Kebanyakan orang ni makan average semua ialah lebih kurang RM14, maka RM14 lah. Maka resipnya dikeluarkan RM7. Begitu Ustaz Lias. Ramai orang tak faham, Tuan Imam pun tak faham. Ini kenapa pula zakat ni mahal? Ini kerajaan baru punya pasal kadang-kadang. Dia tak ada kerja kena mengenal dengan kerajaan. Ini adalah keperluan dan kewajipan kita yang perlu kita tunaikan supaya kita tidak berhutang. Kita tak berhutang. Sambung balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan diriwayatkan oleh Ibn Sunni, nampak?
Ibn Sunni kitab dia Amalul Laili wal Laila, satu jilid je, Amalul Laili wal Laila, Ibn Sunni. Dan Al-Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dan Imam Mustaghfiri pada da'awat, pada kitab beliau Ad-Da'awat, dan Al-Imam Al-Khuraiti daripada kitab Makarimul Akhlak, satu jilid juga kitab Makarimul Akhlak ni. Dia punya riwayat daripada mana? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ketika subuh dan petang. Zikir juga ni. Jadi orang yang berzikir ini, di antara kelebihannya, annahu yajlibur rizqa, dia akan menarikkan rezeki. Sebab Allah suka, bila Allah sayang, Allah berikanlah. Allah berikan. Ada orang zikir-zikir jadi susah. Sebab apa tu? Sebab dia dosa dia belum habis lagi. Maka Allah nak bersihkan. Sudah bersih, itu tanda Allah suka, supaya dia kembali kepada Allah, kembali, dapat Allah bagikan kesenangan. Kita yang ramai-ramai yang pakcik-pakcik yang dah berumur ni, dulu senang, dulu susah. Ayah kita pun bukan senang. Ayah kita bukan senang, ibu kita pun bukan senang. Sekarang dia senang, boleh pergi umrah, boleh pergi haji, selalu umrah. Mana pakcik? Umrah. Mana pakcik? Umrah. Anak Ustaz, anak kata pergilah ya, pergilah mak pada Temenung tengok cerita Korea, pergilah begitu, pergi umrah. Senang. Kalau dulu nak pergi ni, Allahu Akbar, nak makan pun tak cukup. Ikan kembung sekilo baru 60 sen, 60 sen, 60 sen. Kemudian naik pula zaman 70-an, lebih kurang RM1.20 sen orang makan ikan kembung ni. Kita kira orang tak apa kaya lah begitu. Mana ada yang siakap dulu, tak ada. Siakap ni baru lagi. Jadi sekarang ni itu Allah bagi kesenangan. Kesenangan kerana semayang, kerana jaga solat dan sebagainya, Allah berikan yajlibur rizqa. Yajlibur rizqa. Dan juga annahu yurisul mahabbata, iaitu mahabbatar rabbi, dia akan mewarisi mahabbatullah, Allah cinta kepada dia. Wa annahu yurisul qurba, dan orang yang berzikir ni mewarisi hampirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya orang yang zikir ini yurisul inabata, orang berzikir ni rupanya dia dikirakan seperti bertaubat kepada Allah. Lagi banyak kita sebut, mana kita semakin nak kembali pada Allah. Ini kelebihan zikir. Kita tak payah tubna ilallah, kita astagfirullah, kita baca zikir-zikir ni, rupanya itu dikirakan al-inabah, ar-ruju' ilallah. Lagi sampai 10,000 lah kita maknanya. Soalnya kita ni dikira orang yang nak kembali kepada Allah. Apa dia punya zikir? Sama oleh kita. Allahumma inni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ketika subuh dan petang, waktu subuh dan waktu petang, Allahumma inni asbahtu, Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sesungguhnya, Allahumma, selepas Allahumma, inni mesti dibariskan bagi bawah, inni tak boleh anni, ba'da nida. Allahumma inni asbahtu, sesungguhnya aku berpagi-pagi, ushiduka, mempersaksikan engkau, wa ushidu, dan mempersaksikan hamalata arshika, iaitu mempersaksikan hamalatan arshi, yang menanggungkan arsh. Hamalah ni adalah jamak qillah nama dia. Bilangannya tidak melebihi 10. Mana malaikat yang menanggung arsh Allah ni Jibril, Mikail, Israfil, wa hamalatul arshi ni ialah hamilani, hamalah jamak dia, jamak kasrah, iaitu aku mempersaksikan hamalatul arshi, itu malaikat yang memegang arsh Allah. Malaikat ni. Wa malaikatahu, dan aku mempersaksikan akan para malaikat engkau. Wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu, sesungguhnya engkau ya Allah
Tuhan, la ilaha, tidak ada satu jenis Tuhan pun, illa anta, melainkan engkau ya Allah, wahdaka yang wahdah. Wahdah sebagai mentaukidkan hanya Allah saja yang esa. La syarikalah, la syarika laka, dan tidak ada satu jenis syirik pun bagi engkau. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba engkau dan rasul engkau. Berapa kelebihan dia? Kelebihan membaca zikir ini. A'taqallahu rubu'ahu minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala dan merdekakan ia 1/4 daripada api neraka. Mana kelebihan orang yang membaca zikir ini, a'taqallahu rubu'ahu minan nar, rubu'ahu minan nar. Wa man qalaha marratain, itu tadi sekali je, sekali baca Allah merekakan 1/4 daripada neraka. Wa man qalaha, siapa baca marrataini, iaitu 2 kali. Dia baca tadi 2 kali. Waktu pagi baca asbahtu, waktu petang amsaitu. A'taqallahu nisfahu minan nar, Allah merekakan separuh daripada api neraka. Wa man qalaha, barang siapa membaca akan dia salasa marratin, iaitu 3 kali. A'taqallahu, maka Allah memerdekakan, Allah merdekakan salasata arbaihi, 3/4 daripada nya minan nar, daripada api neraka. Wa man qalaha, barang siapa baca zikir ni arba'an 4 kali, a'taqahullahu zalikal yaum minan nar, Allah merekakan sepanjang hari itu daripada api neraka. Dia ada terjemahan bawah ni nanti. Wa fi lafzin, satu lafaz hadis yang lain, ghafarallahu lahu ma asaba zalikal yaum aw tilkal laila. Maksudnya, yakni barang siapa membaca sekali, dia merdekakan Allah serubuk 1/4 daripada api neraka, dan barang siapa membaca 2 kali, dia merdekakan setengahnya daripada api neraka, dan barang siapa membaca 3 kali, dia merdekakan 3/4 daripada api neraka, dan barang siapa membaca 4 kali, dia merdekakan akan dia oleh Allah Ta'ala, demikian hari itu daripada api neraka. Dan satu lafaz yang lain, diampunkan Allah Ta'ala baginya barang yang mengena demikian hari itu, apa yang menimpa pada hari itu, Allah ampunkan dosa dia. Dengan syarat dia faham, dia baca tadi, memang dia wa ushidu, aku mempersaksikan. Mana maknanya? Siapa? Betul-betul dia hamalata arsyika, yang menanggung aras engkau ya Allah. Ini bukan main-main ni, aku mempersaksikan. Asyhada yushhidu, kalau syahida yashhadu, aku naik saksi. Ushidu, mempersaksikan. Saya mempersaksikan awak. Makna kita telah berjanji, ini betul-betul tak ada syirik, tak ada melakukan dosa ni ya Allah. Itu sebab dia punya kelebihan dia besar. Yang mengena demikian hari itu atau malam itu daripada dosa. Apa yang dia lakukan dosa siang dan malam ni, kalau betul-betul dia baca ni, betul-betul kembali kepada Allah, Allah ampunkan dosa. Itu kelebihan orang yang berzikir. Orang yang berzikir ini, annahu yuftahu lahu baban aziman min abwabil ma'rifah, dibukakan baginya pintu yang begitu besar daripada pintu ma'rifah. Nampak ni, bila kita baca ni, wah, kita Allah bukakan pintu ma'rifah. Wa ushidu, dan aku mempersaksikan. Apa yang kita persaksikan? Hamalata arsyika, iaitu hamalatul malaikat yang menanggung arasmu, wa malaikataka, dan juga segala para malaikat kau. Ini betul-betul ni makrifah. Wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk engkau. Apa yang kita minta mereka ni sebagai saksi, annaka antallah la ilaha illa anta, tiada Tuhan semua melainkan engkau ya Allah. Ini sebab dia besar punya kelebihan.
Dan telah mengeluar Ibnu Sunni rahimahullah taala, kita amalul laili yaumi wal lailah, daripada Buraidah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca apabila pagi-pagi dan apabila petang-petang, Rabbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbi Allah, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah. Rabbi Allah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Jadi barang siapa membaca Rabbi Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan, tidak ada satu jenis Tuhan, illahu illallah, melainkan Allah. Hu ni menggunakan dhamir ghaibah, menunjukkan tauhid kita berkaitan dengan ghaib ini betul-betul yakin. Itu sebab digunakan dhamir ganti nama hu, huwa, huma, hum, tak guna anta, antuma. Anta, antuma, berbeza yang di atas. Yang atas tadi sebab kita mempersaksikan. Ini menunjukkan tauhidnya kita. Alaihi tawakkaltu, maknanya kita bertawakalnya hanya kepada Allah, tak ada kepada yang lain. Alaihi, ala Allah, tawakkaltu. Jadi apabila didahulukan jar wa majrur, menunjukkan pengkhususan, atasnya Allah sahaja aku bertawakal, aku tak bertawakal kepada makhluk. Makhluk tak boleh buat apa. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah, Tuhan arasy yang agung. La ilaha illa huwa al-'aliyyul azim, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Masya Allahu kana, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah telah adalah ia. Wa ma lam yasha lam yakun, mana-mana yang Allah tak kehendaki tak adalah ia. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun, dan aku mengetahui, a'lamu, uqirru, aku mengaku, annallaha ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah di atas tiap sesuatu itu qadir, kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Ta'ala qad ahata, telah meliputi bi kulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu itu ilmu. Oleh sebab itu ilmu di antaranya ihatah, dia meliputi, dan inkishaf, Allah tahu semua, dan ilmu Allah iaitu bertakluk dengan takluk, iaitu ihatah, meliputi semua. Ini juga tauhid. Tauhid. Jadi barang siapa yang membaca ni, Allah Subhanahu wa taala summa mata dakhalal jannata, kemudian maka mati, dia baca zikir ni, mati, nescaya masuk syurga. Allahu akbar. Pendek dia bacaan. Bacaan ni lebih kurang dalam kitab Hizb An-Nawawi rahimahullah taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu dari beriwayat daripada ummahatul mukminin, bacalah di waktu pagi subhanallah wa bihamdih wala haula wala quwata illa billah, ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun, a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Banyak. Barang siapa baca betul-betul yakin ni, dakhalal jannah. Ini amalan-amalan yang syekh kita tunjuk kepada kita, kalau nak mati husnul khatimah, amalan ni. Walaupun tak boleh amal semua, ambillah yang mana mudah-mudah. Rabbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la ilaha illahu wal aliyyul azim, ma syaa Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini pendek, insyaallah khair dia kata. Dan sambung lagi. Terdapat dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Bus radhiyallahu an, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man iftataha awwala naharihi bi khairin wa khatamahu bi khairin. Qala Allah azza wa jalla li malaikah la taktubu alaihi ma baina zalika minaz zunub. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaftaha, sesiapa yang membukakan awwala naharihi, awal siangnya tadi, awal subuh tadi, bi khairin, dengan kebaikan. Apa ni? Kita bukakan subuh kita dengan kebaikan. Ini zikir-zikir yang diajar ni, waktu subuh dan waktu petang. Wa khatamahu bi khairin, dan menutupkan siangnya dengan kebaikan. Ini zikir waktu petang. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, li malaikatihi, kepada para malaikatnya, la taktubu alaihi, jangan kamu tuliskan ke atas hamba-Ku yang baca tadi pagi dan petang, ma baina zalika minaz zunub, daripada dosa. Nampak ni? Semua orang akan buat dosa. Tak ada orang yang boleh maksum melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang dosa mulut kita, kadang dosa mata kita, kadang-kadang kita pun tak perasan kita buat dosa. Jadi bila kita jaga tak nak buat dosa, tapi terbuat juga zikir daripada pagi tadi, dan nanti petang asar kita zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, la taktubu alaih, jangan kau tuliskan atasnya, ma baina zalika minaz zunub, di antara subuh dengan petang tadi daripada dosa. Khair. Ini cukup. Ini kalau meninggal dunia memang dakhalal jannah. Memang dakhalal jannah. Dan lagi riwayat daripada Ibnu Sunni, dan telah mengeluarkan Ibnu Sunni daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ketika pagi-pagi dan petang-petang, ini baca 7 kali ya. Ini kena baca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali, nescaya dipadakan dia oleh Allah Ta'ala barang yang dicita-citakan. Contohnya biasa kalau kita baca akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Apa dia punya kelebihan? Amalkan dulu, insya-Allah kita sambung pengajian akan datang tentang kelebihan membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mula kita baca dulu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kita baca laqad ja'akum ni, laqad ja'akum. Tok guru saya kata, insya-Allah kita tarik nafas, turun balik, Allah berikan kesihatan. Sebagaimana datangnya para rasul, Allah berikan semua orang mendapat hidayah dan petunjuk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dibacakan 7 kali. 7 kali. Kalau kita berhadapan dengan orang, supaya orang nampak izzah. Sebagai azizun alaihi ma anittum. Dia 7 kali. Tapi kalau nak mengelakkan daripada sihir apa semua ni, baca 10 kali. 10 kali. Allah peliharakan insya-Allah. Kalau orang pengsan, kita baca laqad ja'akum 10 kali, telinga kanan dan telinga kiri kita panggil. Kalau Ustaz Syukri dah pengsan, panggil Ustaz. Dia jaga. Kalau tak jaga, panggil anak beranak, ni tak lama dah. Ni tak lama dah. Alhamdulillah pengalaman saya, dan saya arwah ayah saya ajar dulu, alhamdulillah setakat ni. Kalau orang tu rasa tak sedar, dulu ada staf saya, staf mahkamah, orang kata tak lama dah Ustaz kita. Masuk ISU. Dibenarkan saya ada 3 orang ni masuk. Saya pun baca laqad ja'akum. Bergerak kaki dia macam tu. Saya kata insya-Allah panjang umur ni. Panjang umur dia. Dia tukar kepada SUK sekarang ni. Panjang umur. Walaupun patah tengkuk habis patah. Tengok macam ikut adan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah yang menentukan. Ni laqad ja'akum, kelebihan laqad ja'akum. Apa kelebihannya hasbi Allah ni, insya-Allah kita tunggu pengajian akan datang.
Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.